Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua murid tahun 6 yang Ustaz kasihi sekalian, apa khabar semuanya? Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustaz pada pelajaran kali ini, iaitulah pelajaran pendidikan Islam. Tajuk Jagalah Harta Benda Awam. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 191 untuk sambungan pada bahagian yang kedua ini. Untuk tajuk ini, Jagalah Harta Benda Awam. Siapa yang belum melihat bahagian yang pertama untuk tajuk ini, Ustaz sudah sediakan link dan anda boleh rujuk di sana. Baik, sebelum itu kita mulakan dengan melihat kembali pelajaran yang lepas berkenaan dengan tajuk ini. Ya, pada pelajaran lepas telah ditunjukkan ataupun pada muka surat 189 di situ ada beberapa contoh harta benda awam. Contohnya perhentian bas, masjid, taman permainan, sekolah dan juga pondok telefon. Ini yang terdapat pada gambar muka surat 189. Kemudian kita juga membincangkan beberapa harta benda awam yang lain. Contohnya balai raya, perhentian bas, perpustakaan, stadium dan juga tandas awam, yang mana semuanya ini adalah kegunaan bersama. Murid-murid yang dikasihi sekalian, pada pelajaran yang lepas juga, bahagian yang pertama, kita telah berbincang berkenaan dengan adab terhadap harta benda awam, menggunakan harta awam dengan cermat, mematuhi peraturan yang ditetapkan, bertimbang rasa terhadap pengguna lain, bertanggungjawab sekiranya berlaku kerosakan dan tidak membazir. Ini Ustaz harap supaya semua murid-murid dapat memahami apa yang telah dipelajari pada bahagian yang pertama untuk tajuk ini, iaitulah Jagalah Harta Benda Awam ini. Kemudian pada bahagian yang kedua ini kita menyambung tajuk ini ya dengan tajuk yang kecil, iaitu cara menangani perbuatan merosakkan harta benda awam. Ya. Perbuatan merosakkan ini digelar ataupun dikenali juga sebagai vandalisme. Ya, vandalisme itu ialah yang suka merosakkan harta benda. Jadi, bagaimanakah cara untuk menangani perbuatan merosakkan harta benda awam? Okey, ada cara-caranya. Di sini dinyatakan 6 caranya. Yang pertama, memberikan pendidikan agama yang sempurna. Ya, kerana dalam agama kita dilarang untuk membuat kerosakan di muka bumi ini. Ya, tidak kiralah apa benda pun kita dilarang untuk membuat kerosakan. Maka sekiranya seorang itu faham berkenaan dengan agama, maka dia tidak akan cuba untuk merosakkan harta benda awam. Yang kedua, menunjukkan contoh teladan yang baik. Murid-murid, semua murid-murid orang yang baik. Jadikan contoh kepada orang lain ya, dengan contoh teladan yang baik supaya mereka dapat ikut teladan yang perbuatan baik itu. Okey, yang ketiga, memberikan nasihat dan teguran. Sekiranya kalau kita ada ternampak orang cuba untuk menconteng dinding dan juga sebagainya, kita tegur, kita berikan nasihat yang mana perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak baik. Ya. Maka insya-Allah mudah-mudahan dengan teguran dan juga nasihat kita itu dapat menghentikan perbuatannya itu. Yang ketiga, yang keempat, mengadakan kempen yang bersesuaian. Apa contoh kempen yang bersesuaian? Contohnya ialah bergotong royong, ya, membersihkan kawasan sekolah sebagai contohnya. Itu merupakan kempen yang bersesuaian. Gotong royong di kampung, ya, membersihkan kawasan pondok, membersihkan kawasan perhentian bas yang ada conteng-conteng di situ, dibersihkan ataupun dicat semula. Yang kelima, melakukan pengawasan terhadap harta benda awam. Jadi kita boleh menjadi mata-mata. Maksudnya boleh menjadi mata-mata itu kita sentiasa memerhati di persekitaran kita harta benda awam yang ada di sekeliling kita itu supaya dia terjaga dengan baik. Yang keenam, bersikap prihatin terhadap anggota masyarakat.
Murid-murid, inilah 6 perkara cara menangani perbuatan merosakkan harta benda awam. Mudah-mudahan dengan sebahagian 6 perkara ini, 6 cara ini, kita dapat menangani, kita dapat menghentikan perbuatan merosakkan harta benda awam. Seterusnya, akibat tidak mengamalkan adab terhadap harta benda awam. Apa akibatnya? Ini persoalan. Apa akibatnya sekiranya tidak mengamalkan adab terhadap harta benda awam? Tadi kita sudah belajar adab-adabnya kan? Akibat tidak mengamalkan, apa dia? Yang pertama, berlaku pembaziran. Ya, bila berlaku pembaziran, maka ini dilarang dalam agama bila berlaku pembaziran. Ya, disebutkan bahwasanya orang yang membazir ini adalah saudara syaitan. Maka jangan membazir. Yang kedua, menyusahkan orang lain. Sebagai contoh, telefon yang rosak, telefon awam yang rosak. Sekiranya ada orang lain yang ingin menggunakan telefon dalam kesusahan ataupun dalam kecemasan, maka dia tidak akan dapat menggunakan telefon itu dalam kecemasan. Yang ketiga, banyak kemudahan awam rosak dan musnah. Ya, kita masuk ke tandas, kita tidak dapat guna tandas kerana sudah rosak dan juga sebagainya. Maka ini menyukarkan. Dan yang keempat, masyarakat berpecah belah. Dan yang kelima, ekonomi negara terjejas. Bagaimana ekonomi negara boleh terjejas? Terjejas kerana negara banyak mengeluarkan wang untuk menyelenggara ataupun membaik pulih harta benda awam yang telah rosak ini. Ya, jadi 5 perkara ini sebahagian daripada akibat jika tidak mengamalkan adab terhadap harta benda awam. Seterusnya, mari pula kita lihat kepentingan mengamalkan adab terhadap harta benda awam. Di sini ada 3 dari sudut individu, masyarakat dan juga negara. Mari kita lihat satu persatu kepentingan mengamalkan adab terhadap harta benda awam ini. Dari sudut individu, ia dapat melatih diri supaya lebih berdisiplin. Yang kedua, memberikan kemudahan dan keselesaan kepada pengguna lain. Dari sudut masyarakat pula, mewujudkan suasana harmoni. Semua orang dapat menggunakan taman permainan ini. Kerana taman permainan ini tidak rosak. Ya, jadi wujud suasana harmoni. Dan yang kedua, masyarakat dapat memanfaatkan penggunaan harta benda awam dalam tempoh yang lama. Seterusnya, dari sudut negara, menaikkan imej negara. Dan yang kedua, menjimatkan kos penyelenggaraan. Artinya negara, kerajaan tidak banyak mengeluarkan wang untuk cuba membaik pulih kerana tidak banyak yang rosak. Ya, okey. Itulah dia, murid-murid, berkenaan dengan jagalah harta benda awam. Seterusnya ialah berkaitan dengan aktiviti bertulis. Seperti biasa, tugasan kamu, Ustaz mahu kamu yang pertama nyatakan 3 cara menangani perbuatan merosakkan harta benda awam. Tadi sudah dinyatakan ada 6 perkara. Ustaz mahu 3 cara menangani perbuatan daripada 6 itu. Dan yang kedua, berikan 3 akibat jika tidak mengamalkan adab terhadap harta benda awam. Tadi ada berapa? Ustaz ingat tadi ada 5. Jadi Ustaz minta 3 sahaja akibat jika tidak mengamalkan adab terhadap harta benda awam. Ya, jadi Ustaz harap tugasan ini kamu boleh selesaikan seperti biasa. Jika telah selesai, kamu serahkan tugasan kamu kepada Ustaz supaya Ustaz dapat membuat semakan dan juga penilaian terhadap tugasan yang telah kamu laksanakan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. InsyaAllah kita berjumpa pada pelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.